Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua anak murid Ustazah hari ini? Ustazah harap kita semua berada di dalam keadaan sihat, sejahtera, diberkati dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama sekali, Ustazah perkenalkan diri Ustazah. Nama Ustazah Siti Hajaratul Hazami binti Cik Azmi. Ustazah mewakili Guru Kafa SK Berkelam, Bacok, Kelantan. Alhamdulillah, dengan izin Allah dapat kita meneruskan sesi pembelajaran kita walaupun kita sekarang berhadapan dengan pandemik COVID-19. Baiklah murid-murid, sebelum kita memulakan kelas kita pada hari ini, marilah sama-sama kita mengaminkan doa sebelum belajar. Allahumma aftah alaina hikmataka wa isyur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. InsyaAllah, kelas kita hari ini ialah kelas sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi sebelum tu, Ustazah nak awak dengarkan satu lagu yang Ustazah telah sediakan ni. Jom kita dengarkan. Hijrah itu perpindahan umat Islam ke Habasyah. Kali pertama tanpa Rasulullah pada tahun kelima kerasulan. 10 lelaki 5 perempuan diketuai Saidina Utsman. 3 bulan berada di Habsyah, kemudian kembali ke Mekah Mukarramah. Hijrah itu perpindahan umat Islam ke Habasyah. Kali kedua tanpa Rasulullah pada tahun ke-7 kerasulan. 3 lelaki 11 perempuan diketuai Saidina Ja'far. Bersama mereka Abu Musa Asy'ari, seorang Muslim dari Yaman. Bila mereka tiba di Habsyah, orang Islam dilayan baik, dilindungi seorang raja, Raja An-Najasyi yang bijaksana. Baiklah murid-murid, mesti awak pernah dengarkan lagu yang baru saja kita dengarkan tadi. Agak-agak awak lah, apa tajuk lagu tadi? Ya, betul. Tajuk lagu tadi ialah Hijrah ke Habsyah. Dan itulah tajuk pelajaran kita pada hari ini. Kita akan belajar mengenai hijrah ke Habsyah. Hijrah merupakan jalan untuk menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Hijrah ke Habasyah pula merupakan hijrah yang pertama yang dilakukan oleh umat Islam. Ianya merupakan titik permulaan dan perintis ke arah hijrah yang lebih besar. Ianya amat penting di dalam sejarah dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baiklah murid-murid, untuk lebih mengetahui tentang hijrah ke Habasyah, marilah sama-sama kita menonton bingkisan video yang Ustazah sediakan. Hijrah ke Habasyah. Apa itu hijrah? Hijrah bermaksud berpindah dari satu tempat ke satu tempat yang lain. Hijrah juga bermaksud perubahan dari suatu keadaan yang buruk kepada suatu keadaan yang lebih baik.
Di manakah Habsyah? Habsyah atau lebih dikenali sebagai Ethiopia merupakan sebuah negara yang terletak di kawasan tanduk Afrika. Habsyah merupakan sebuah negeri yang aman dan makmur. Ianya merupakan pusat perdagangan ekonomi. Di Habsyah juga mempunyai seorang raja yang adil dan bijaksana. Sebelum hijrah, para sahabat menderita akibat pelbagai siksaan dan penganiayaan musyrikin Quraisy. Mereka difitnah dan disiksa tanpa belas kasihan. Muhammad dah turun bukit, jom ikut dia. Berani kau khianati Mekah? Tuhan yang ada itu tak cukup bagus ke? Kami akan lindungi kamu, Rasulullah Allah. Berani kau kutuk Tuhan-Tuhan tu? Nabi? Ha? Woi Benteng, jangan sampai mereka tekan Nabi. Itu satu. Jangan benarkan mereka lempuh. Kau tak boleh buat macam ni, Bilal. Jika pesuruh Allah secara terbuka sebarkan agama, aku pun nak secarainya secara terbuka juga. Apa semua ni? Nanti jangan bagi tahu aku, hamba aku dah jadi orang Islam. Tuan boleh miliki tubuh saya, tapi roh saya... Biar aku teka. Kau fikir roh kau tu dah bebas? Tidak, roh saya juga adalah hamba. Tapi bukan pada Tuan, pada Allah. Itulah kau silap, Bilal. Semuanya milik aku. Kau dan apa saja yang kau fikirkan. Semuanya. Cakap. Jangan aku Muhammad dan kata roh kau milik aku. Bilal, cakap. Tiada Tuhan melainkan Allah. Dan Muhammad pesuruh Allah. Mari kita tengok apa kata kau bila disebat. Memang patut pun. Memang patut pun. Jangan akui ajaran Muhammad. Bilal? Ya Isa. Ya Isa. Cakap aku pemilik roh kau dan aku akan alih bercakap. Cakap. Cakap. Umayyah, aku wakil Abu Bakar. Dia ingin Demi menegakkan agama Allah dan menyelamatkan nyawa para sahabat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memerintahkan agar berhijrah ke Habsyah. Hijrah pertama berlaku pada tahun ke-5 kerasulan, iaitu bersamaan 615 Masihi. Jumlah ahli rombongan adalah seramai 15 orang, iaitu 10 lelaki dan 5 perempuan. Mereka diketuai oleh Sayyidina Uthman bin Affan dan turut bersama mereka ialah Abdul Rahman bin Auf. Mereka berada di Habsyah selama 3 bulan. Sebab berlaku hijrah adalah untuk menyelamatkan agama dan diri para sahabat daripada fitnah dan kezaliman musyrikin Quraisy. Layanan Raja Habsyah. Raja Habsyah adalah seorang yang adil dan bijaksana. Nama beliau ialah Raja An-Najashi. Orang Islam mendapat layanan baik daripada Raja An-Najashi. Beliau telah memerintahkan umat Islam supaya tinggal di Habsyah. Orang Islam hidup aman damai di sana. Mereka beribadah tanpa gangguan. Namun setelah 3 bulan berada di Habsyah,
umat Islam telah kembali semula ke kota Mekah setelah mendapat berita palsu mengenai pengislaman ramai orang di Mekah. Ujian mereka dalam menegakkan agama Allah tidak habis sampai di sini. Islam ditentang hebat oleh kafir Quraisy. Mereka sangat tidak menyukai dakwah Nabi. Mereka sedaya upaya berusaha menghentikan dakwah Nabi. Pelbagai tentangan telah dilakukan. Antaranya, mereka telah menghina dan menyiksa pengikut baginda, terutamanya orang miskin dan hamba. Mereka juga memfitnah Nabi, kononnya baginda adalah ahli sihir. Keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakni Bani Hashim dan Abdul Muttalib dikepung dan dipulaukan oleh musyrikin Mekah. Penyiksaan dan penganiayaan terhadap orang Islam kini semakin hebat. Tangkap mereka! Ikut sini! Jangan! Lepaskan mak aku! Mana suami aku? Pedulikan itu semua. Jangan ikut Muhammad, ikut saja Tuhan kami atau kau mati. Cakap! Tidak! Cakap! Cakap, mak. Cakap apa mereka nak dengar. Dengar cakap anak engkau, Sumayyah. Cuba kau cakap pada mak, Ahmad. Sanggup kau murtad kerana nak hidup. Saya Samalah dengan mak. Tiada Tuhan melainkan Allah. Dan Nabi Muhammad disuruh Allah. Kau nak permainkan aku. Itulah kata-kata terakhir kau. Kerana tanggungjawab dan kasih sayang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap umatnya, baginda telah memerintahkan untuk berhijrah sekali lagi ke Habsyah. Kesian Maya. Kesian Yasir. Nasib baik Ammar hidup. Bagaimana dia? Nabi sedang cuba tenangkan Ammar. Tapi Nabi bimbang akan nyawa kita. Kalau boleh, sesiapa yang terdaya tu pergilah ke Habsyah. Ke Habsyah? Ya, ia diperintah oleh seorang raja Kristian yang baik. Mungkin kita boleh tinggal di sana. Aku diarahkan mengetuai kumpulan. Aku perlukan seorang pembantu. Pergilah Malik. Kami selamat. Kita perlu pergi sekarang. Kita mesti bergerak cepat sebelum mereka dapat tahu. Mungkin mereka dah sampai Habsyah sekarang. Arahkan Khalid bawa orang bersama dan kejar mereka. Mereka mesti dibawa balik dan dihukum agar semua tahu pemberontak takkan diambil mudah di Mekah. Hijrah kali kedua. Berlaku pada tahun ke-7 kerasulan. Ketua rombongan ialah Sayyidina Ja'far bin Abi Talib.
Rombongan ini disertai 73 lelaki dan 11 wanita, dan turut bersama mereka ialah seorang Islam Yaman iaitu Abu Musa Al-Ash'ari. Dalam perjalanan menuju ke Habsyah, orang Islam telah dikejar oleh kafir Quraisy hingga ke tebing sungai. Namun, dengan kepantasan mereka, akhirnya orang Islam telah selamat sampai di Habsyah. Mereka mendapat sambutan dan layanan yang baik dari Raja Habsyah. Namun, kaum Quraisy tidak berputus asa. Mereka telah menghantar 2 orang wakil untuk menangkap orang Islam yang berhijrah ke Habsyah. 2 orang wakil itu ialah Amru bin Ash dan Abdullah bin Rabi'ah. Mereka telah menuduh orang Islam sebagai pembawa agama baru. Walau bagaimanapun, Raja An-Najasyi telah menolak permintaan Quraisy untuk menangkap orang Islam untuk dipulangkan ke Mekah setelah mendengar penjelasan mengenai Islam dari Ja'far bin Abi Talib. Kerja yang bagus. Aku tahu kau kenal Raja Habsyah tu. Ya, aku kenal sangat dia tu. Bagus. Ini untuk dia. Oh. Kau dapat habuan kau. Kalau kau dapat yakinkan dia untuk serah orang Islam kepada kita. Orang yang boleh buat kerja ni tentulah aku. Gembira jumpa kau lagi, Amru. Semua hadiah ini untuk tuanku. Sifat murah hati kau dah keterlaluan. Tuanku berhak lebih dari ini. Beta faham. Kau bimbang akan beberapa orang yang telah berhijrah dari kota kau. Pemberontak, tuanku. Mereka timbulkan kekacauan di kota kami dan mereka akan buat yang sama di bumi tuanku. Beri saya peluang ini untuk bawa mereka balik. Bagi beta, mereka baik saja. Mereka cipta agama baru dan ingin hapuskan semua agama lain. Apa jawapan kau? Tuanku, Sembah Raja. kami tak sembah sesiapa, tuanku. Kami cuma sembah Allah. Tengoklah, tuanku. Dah mula tunjuk lagaknya tu. Tak mengapalah. Beta lebih bimbang akan sikap mereka kepada Tuhan daripada diri beta. Teruskan. Tidak lama dulu, tuanku, kami hidup dalam kejahilan. Kemudian Allah mengutuskan seorang Nabi kepada kami. Dia menyeru agar taat kepada satu Tuhan dan sentiasa bercakap benar. Kami disuruh menyayangi dan menjaga ibu bapa kami, membantu jiran tetangga dan bersedekah kepada fakir miskin. Dia menyatakan masa kita di dunia ini singkat dan segala di sekeliling kita adalah ciptaan Tuhan. Bumi, jasad kita ni, kita mesti jaga semua. Kita akan dihisap di depan Tuhan akan setiap amalan kita nanti. Apa yang mereka ajar, Amru, ialah agama Nabi Isa. Tidak, tuanku. Mereka tidak menghormati agama tuanku. Mereka mendakwa Isa bukan anak Tuhan, tapi seorang lelaki biasa. Tentang Isa, Nabi menyatakan kepada kami, Nabi Isa ialah Nabi Allah, pesuruhnya, agamanya dan kebesarannya yang ditiupkan kepada Maryam, seorang gadis suci. Kepercayaan kami dan kepercayaan kamu seperti 2 pancaran cahaya terpisah, tetapi datang dari sumber yang sama. Beta tak akan benarkan kamu pergi, walaupun dapat emas yang banyak. Kamu boleh tinggal di sini selama mana yang kamu suka. Dan kau pula, ambil semula barangan kau dan pulang ke Mekah. Oleh kerana tertarik dengan ajaran yang dibawa oleh Islam, akhirnya
Raja An-Najasyi telah memeluk agama Islam dan turut diikuti oleh ramai penduduk Habsyah yang lain. Pengajaran 1. Mewujudkan kerajaan Islam yang menyatukan akidah, syariat dan hukum. 2. Perancangan yang strategi untuk menyebarkan agama Islam ke seluruh pelosok dunia. 3. Melahirkan sifat sabar, tolong-menolong, persaudaraan dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, melalui video tadi Ustazah yakin banyak perkara yang dapat kita ambil sebagai iktibar dan pengajaran untuk kehidupan kita seharian. Jadi sebagai kesimpulannya, sukanya Ustazah menegaskan bahawa hijrah itu sangatlah penting kepada agama kita dan juga diri kita sendiri. Hijrah ini bukanlah sekadar berpindah dari satu tempat ke satu tempat yang lain, tetapi hijrah juga boleh dilakukan di dalam diri kita sendiri. Contohnya, berani membuat perubahan. Hijrah dari sifat mazmumah kepada sifat mahmudah. Meninggalkan maksiat dan memperbanyakkan amal soleh. Jadi Ustazah rasa setakat itu sahaja kelas kita pada hari ini. Yang baik semuanya datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang tidak baik itu dari diri Ustazah sendiri. Terima kasih kepada semua pelajar ataupun murid-murid yang menonton video ini. Akhir kata daripada Ustazah, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.